Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam PDPR Matematik. Masih lagi dalam bab 7 iaitu pelan dan donghakan. Dan masih juga dalam subtopik yang pertama iaitu unjuran ortogon bahagian yang kedua. Kamu dah belajar tentang satah dan normal. Jadi untuk unjuran ortogon, dia adalah satu unjuran yang kamu nampak pada satah tertentu. Jadi untuk melukis unjuran ortogon, kita kena tahu satah mana, arah mana. Kemudian kita lukiskan garis normal daripada bucu ke satah, dan mesti pastikan garis normal tu lurus dan tegak supaya dia sama panjang lah. Kemudian kita sambungkan titik-titik persilangan normal dengan satah untuk lukis unjuran ortogon tersebut. Bila dah lukis yang sebenar, kita labelkan bucu dan juga panjang sisi tersebut. Kita lihat contoh 4. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak tapak berbentuk segi empat A, B, C, D. Segi empat tepat yang ini A, B, C, D pada satu satah mengufuk. Mengufuk ni mendatar. Permukaan A, B, K, L, G, F ialah keratan rentas dengan seragam prisma tersebut. Keratan rentas seragam prisma. Jadi kalau kamu lihat di sini, dia daripada A, B, K, L, G, F dan A adalah berbentuk keratan rentas prisma tersebut. Di mana AF macam ni kan, dia adalah tegak AF, BK dia tegak. Jadi soalan yang pertama, kita nak lukis unjuran ortogon pada satah mengufuk daripada arah Z. Arah Z ialah di sini. Lihat daripada arah Z ni, kalau kamu duduk atas bangunan, apa yang kamu nampak? Kamu kena sambungkan dulu garisan-garisan normal setiap bucu tersebut dengan satah lah. Jadi bila kamu dah sambung, kamu akan nampak dia punya sudut semua 90 darjah dengan satah mengufuk ni. Bila dah semua sama, kamu akan nampak bucu-bucu ni, bila kamu sambungkan dia, yang luar warna oranye ni semua ialah daripada F, E, J dan K, berbentuk segi empat tepat. Jadi kalau kau pandang dari atas, F ni nampak dengan A ni kan, AF dengan A. Sebab tu kita labelkan yang bawah di sini ialah F A. Apa yang kamu nampak dulu, kamu tulis yang mula-mula. Jadi kalau K, kita nampak di bawah ni K dengan B. K dulu baru B, K slash B. Di bahagian sini bucu ni ada J dengan C. Jadi kamu labelkan J stroke C slash C, E dengan D. So E stroke D. Ini ialah satu segi empat tepat yang paling besar kan. Di mana dia punya panjang tu kamu boleh tengok. Panjang nak tengok macam mana? Panjang dan lebar kita tengok nilai yang diberi. Sekarang ni kat sini, panjang kat sini ialah 5 cm. Nampak ni? Semua adalah 5 cm. Jadi ini 5 cm. Bahagian bawah ni ikut bahagian yang kamu nampak. Berapa permukaan yang kamu nampak bila kamu duduk di atas ni, di Z ni. So kita nampak satu permukaan. Yang ni dia condong. Bila condong, kalau kamu tengok bangunan pun, kalau condong kita masih lagi nampak permukaan tersebut. Dan yang ketiga yang ini. Kalau dia bersudut tegak, macam sini. Sini nilai dia sudut tegak. Jadi daripada atas bangunan kamu tak nampak bahagian belakang tepi ni. Kamu nampak atas je kan. Jadi kita ada 3 bahagian daripada unjuran ortogon tu. Jadi kita tengok label untuk panjang dia. Di sini dia 6 cm. Kita tengok bahagian ini ialah 3 cm. Bahagian pertama dia 3 cm. Yang ini pula ialah 2 cm. So baki kat sini kamu kena tolaklah 6, tolak 3 dan tolak 2. So kita dapat baki di sini ialah 1 cm. Sebab ni cerong kita tak tahu berapa kan. Jadi kita boleh tolak daripada panjang asal dia tu dengan panjang sisi yang dah ada. Jadi susunan huruf ni mesti ingat mengikut arah pandangan. D berada di bawah titik E. D berada di bawah titik E. Jadi kita tulis E dulu baru D. Yang mana kamu nampak, kamu tulis dia di depan dulu ya. Bagi soalan B, dia nak tengok daripada satah mencancang. Satah mencancang dia tengok daripada X ni. Kita nak lukis unjuran ortogon ni, kita pandang daripada tepi satah pandangan daripada X. Apa kamu nampak? Bila kita dah sambungkan, nampak ni semua garis-garis normal ni, kita akan dapat bentuk segi empat tepat. Maksudnya macam bayang-bayang lah. Apa yang kamu nampak bayang-bayang tu? Segi empat tepat ni daripada satah yang ni. Bentuk dia mesti sama kan. Jadi kita nak tengok punya label bucu dan panjang sisi. Kita boleh tengok satu persatu daripada bahagian dia. Sekarang ni dia punya pandangan tu, kamu nampak daripada X ni, kamu nampak ada 1 di sini dan juga 2 permukaan
permukaan. Jadi satu yang bawah, dua yang atas. Kita nak tahu apa dia punya label bucu. Okay, B dengan A. So tulis B dulu. Kita nampak B dulu kan, baru A. Yang C kita label dulu, baru D. C, D bucu di sini. Tengok lagi yang atas pula, H, baru nampak E. Jadi H dulu baru E. Okay, lagi ada G dengan F. Okay, itu adalah yang paling luar. Okay, di sebelah tengah dia ni, kamu kena tengok apa yang kamu nampak kat sini. Ni permukaan yang ni, dia adalah bucu J dan I. Jadi kita labelkan J stroke I. Dan sebelah sini ialah K stroke L. Kemudian untuk panjang sisi, kita tengok mana dulu yang senang. Okay, kat sini kita terus dapat 5 kan, 5 cm untuk BC. Jadi tengok mana bucu B dengan C, senang. So B kat sini, C kat sini, jadi dia ialah 5 cm. Okay, kemudian kita ada lagi panjang untuk lukis dia punya tepi ni. Tepi dia macam mana? Ketinggian dia kan, ketinggian dekat sini 2 cm. Jadi kita label lah 2 cm. Okay, ketinggian atas ni berapa pula? Sebab dia condong, kita tak tahu berapa. Kita boleh tengok nilai daripada yang asal tu, tapak belakang ni ialah 4 cm. Jadi untuk dapatkan sini ialah 4 tolak 2 cm yang di bawah. So kita dapatlah 2 cm, baki lagi yang bahagian satu lagi ni. Seterusnya untuk soalan C, dia nak satah mencancang, iaitu menegak daripada pandangan Y. Okay, yang mencancang mesti ingat menegak. Jadi daripada Y ni, kalau kamu duduk sini, apa kamu nampak? Mestilah kamu nampak bentuk yang depan ni. Jadi kalau kita gariskan normal dia, ni semua garis normal ya. Normal ni bila kamu sambungkan, semuanya bersudut tegak. Jadi kamu dapatlah bucu saya. Titik ni kamu dapat bucu dia, kamu boleh sambung, dapatlah bentuk yang sama dengan yang kamu nampak dari depan. Faham tak? Okay, jadi bila kita nak lukis, kita tengok ukuran yang sama dengan gambar ni lah. Kalau di sebelah sini 4 cm, sini pun mesti 4 cm. Yang ini 6 cm. Kita boleh tengok di sini. Samalah, nilai dia ialah 2 cm. Atas pun ada 2 cm. Okay, atas ada lagi 3 cm. Yang tak ada ialah yang serong ni. Tapi tak ada masalah, boleh tinggalkan saja. Untuk labelkan bucu, kita tengok A dulu, baru nampak D. Jadi A stroke D. Kemudian kalau F dengan E, B dengan C, B stroke C. Jangan lupa kita ada lagi bucu-bucu lain kan. K dengan J, K dengan J, L yang bawah dengan I. Atas kita masih ada lagi satu, iaitu G dengan H. Setiap bucu mesti dilabelkan. Okay, panjang sisi selalunya yang tegak mesti label. Yang serong ni boleh kamu abaikan. Okay, ini untuk satah mencancang ya. Kemudian untuk contoh 5, ini adalah bentuk silinder. Okay, dia pada satah mengufuk. Okay, mengufuk ni bawah ni lah, ni tapak mengufuk. Diberi diameter ialah 4 cm. Kalau diameter 4 cm, terus kamu ingat jari dia 2 cm. Tak apa, kita tak tahu ada kaitan ke tak, kita ingat je. Kemudian tinggi dia 6 cm. Pertama, kita nak lukis satah mengufuk dia daripada Z. Kalau kita tak tengok lagi jawapan ni, cuba kamu lakarkan dulu. Apa yang kamu nampak bila kamu lihat daripada Z? Kalau kamu duduk di atas ni, apa yang kamu nampak? Terus nampak permukaan ni. Okey, turunkan garis normal dia akan dapat bentuk bulatan. Jadi bulatan, kamu kena ingat guna jangka lukis di mana guna ukuran 2 cm. 2 cm daripada pusat, kamu akan dapat diameter dia 4 cm. Okey, bila jejari 2 cm, diameter kena ganda 2, jadi dapat 4 cm. Okey, jadi mesti lukis bulatan dengan benar ya. Jangan kamu lukis ikut suka hati je, dia tak boleh buat macam ni. Ni bukan bulatan, dia mesti guna jangka lukis. Okey, kamu ukur betul-betul 2 cm daripada pembaris. Okey, kemudian soalan B, dia nak satah mencancang daripada Y, daripada depan. Depan ni apa kamu nampak kalau silinder? Kamu letakkan botol air, kamu bentuk silinder. Apa kamu nampak unjuran oktagon tu? Kalau kamu tengok sini kamu duduk di Y depan silinder ni, okey, kamu tak akan nampak yang melengkung ni. Tapi bila kamu gariskan normal-normal ni, okey, ada 4 bucu kan? Okey, semua ni bila kamu sambungkan bucu-bucu dia ni, dia akan dapat segi 4 tepat. Di mana ini 6 cm ni tinggi dia dan 4 cm ni diameter dia. Dia bukan mendapat bentuk yang melengkung ya. Jadi untuk soalan A tadi yang saya tunjuk tadi kan, okey, kamu nampak atas, kamu mesti lukis bulatan. Okey, dia nampak ni normal dia kat tepi ni, jadi dapat bentuk bulatan. Memang dalam pada satah ni kamu lukis macam ni je sebab kita ikut yang asal ni. Tapi untuk ujian oktagon yang sebenar, kamu kena lukis guna jangka lukis. Okey, nanti bila dapat pusat dekat tengah ni, kamu letakkan jangka lukis tu yang saiz 2 cm. Okay, mari kita sama-sama bincangkan untuk soalan 7.1b ni. Yang pertama, satah mengufuk daripada Z. Okay,
jawab semua ABC 1, 2, 3 ni semua kita jawab untuk Z dulu ya. Okay, Z, apa kamu nampak bila kamu duduk di puncak piramid? Tak akan dapat bentuk tengah dia ni. Okay, dia ada 1, 2, 3 dan 4 permukaan yang berbentuk segitiga. Jadi kita boleh buat tapak dulu. Tapak berbentuk segi 4 sama. Tapak dia segi 4 sama. Dan kamu boleh case untuk dia macam ni lah. Dia ni di puncak. Okay, ni untuk soalan A. Kalau soalan nombor 2 daripada atas, apa kamu nampak? Kun. Okay, nampak tak? Bawah ni, yang ni dia punya puncak. Bila kamu turunkan, apa kamu nampak? Okay, ingat macam sini tadi dia terus dapat permukaan yang bawah ni kan. Jadi kamu kena ingat bila kamu ni nak lukis dia, C di sini dia berada di pusat tengah-tengah kan. Nampak tak ni? Dia turun bawah ni, dia tengah-tengah. Jadi kita kena labelkan C di sini. Bila kamu lukis, kamu kena ingat jari dia ialah 2 cm. Okay? Untuk soalan ketiga, bila kamu pada Z, tadi kita dah buat, apa yang kamu nampak? Lukis dulu tapak yang sama di sini. Macam ni. Walaupun kamu nampak serong, okay, pada sata, tapi bila kita lukis, kita kena buat segi 4 sama tu, segi 4 tepat tu dengan tegak. Jadi sini 4 cm, bawah ni 6 cm. Kalau 6 cm, tapi kalau kita tengok kat sini dia ada 1, 2 dan 3 permukaan. Jadi untuk 3 permukaan ni, di mana 2 ni sama panjang, satu lagi besar. Okay, ni sama panjang, satu lagi besar. Dan kita kena labelkan lah. Mesti label bucu dan juga panjang sisi. Okay, saya hanya tunjuk gambaran macam mana nak dapatkan jawapan lah. Tapi untuk label bucu dengan panjang, kamu kena buat sendiri. Kemudian soalan B, mencancang daripada Y. Okay, pada Y, tengok depan, kita akan terus nampak bentuk segi 3 ni kan. Jadi untuk B, kita dapat segi 3. Untuk soalan B1, B2, apa kamu nampak dalam bentuk kun? Okay, sama macam silinder, walaupun dia melengkung, kita akan nampak bentuk segi 3. Kalau silinder tadi segi 4 kan. Untuk Z ni nombor 3, kita nampak yang depan ni terus. Okay, saya nak kamu cuba labelkan sendiri bucu dan panjang dia ni. Okay, jadi kalau kamu baca daripada buku teks tu, unjuran ortogon pada sata mengufuk dari Z, okay, dia punya panjang dan juga sudut dia, ni sudut ini ialah maksud sudut tidak berubah. Kalau dia pada sata mencancang, jadi arah Y pula samalah. Tengok mana panjang dengan sudut dia pun tidak berubah. Jadi kesimpulannya, panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran ortogon berbeza mengikut arah pandangan. Macam mana kita pandang, mengufuk ke mencancang? Okey, kamu kena perhatikan betul-betul. Okey, dan contoh 6, kita nampak dalam prisma tegak ni, tapak dia segi 4 tepat. Okey, jadi dia pada sata mengufuk kat sini kan, mendatar. Jadi URQ rata rentas dia. Okey, so yang pertama kita nak lukis dengan skala penuh unjuran ortogon dia pada sata mengufuk daripada Z. Okey, kalau kamu duduk sini, apa kamu nampak? Okey, yang zero ni kita masih nampak, yang 90 darjah kita tak nampak. Jadi kita ada satu permukaan segi 4 tepat. Kamu nampak untuk soalan nombor 1 ni, kamu lukis tegak lah. Okey, jadi ini kamu kena lukis skala penuh tau. Jadi kalau sini 2 cm, lukis 2 cm. Okey, jadi yang sebelah sini, okey, memang ni serong, tapi kamu nampak dia sebenarnya adalah daripada 6 cm yang kamu nak ni. Daripada ke bawah kan kamu nampak tapak dia. Jadi untuk label bucu dia pula, tengok daripada mana. Tak kisahlah kalau kamu nak mula daripada sini, U mesti dengan R. U slash dengan R. Okey, lepas tu T dengan S. T dengan S. Tapi di sini dia hanya satu titik saja. T dan Q ni. Okey, untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2, pada sata mencancang daripada X. Okey, X kat sini. Apa kamu nampak bila kamu pandang bentuk prisma macam ni? Kamu nampak bentuk segitiga bersudut tegak. Nampak tak bentuk dia ni? Segitiga bersudut tegak. Jadi segitiga bersudut tegak ni sama juga, labelkan dia punya ikut ukuran dulu. Bawah ni 6 cm, tinggi dia 8 cm. Untuk bucu kita nampak Q dulu, baru B, R dulu, baru S. Atas ni U dulu, baru T. Jadi untuk soalan B, kita nak buat kesimpulan. Kita tengok balik soalan A1 dan A2 ni. Okay, ini jawapan yang kita buat dalam A1 dan A2. Okay, samalah ini kan, mesti ikut skala yang penuh ya. Skala betul lah, kamu kena ikut 6 cm, 2 cm semua ni kena ikut pembaris lah. Okay, jadi untuk panjang, kesimpulan dia kita kena terangkan tentang, pertama dia tanya tentang panjang dan saiz sudut. Jadi kalau soalan untuk nombor 1 ni, kita ada apa? TU, SR, PQ, PS dan QR ni semua ialah dia punya panjang sisi-sisi ni, dan saiz sudut tegak ni kan, sudut tidak berubah pada unjuran ortogon sebagaimana dilihat pada Z tadi. Jadi panjang sisi TP dengan UQ tidak berubah. Ni maksudnya TP, T kat sini, P kat sini, U kat sini, Q kat sini. Jadi tidak berubah.
Untuk soalan nombor 2, kita tulis balik panjang sisi yang ada tu iaitu TP, UQ, PS, QR, DS, DS dan UR. Jadi semua yang kat sini ni panjang sisi dia dan saiz dia tidak berubah. Okey, ini sudut tegak. Kalau kamu lihat daripada depan tadi kan, sudut dia mesti sama asalkan kamu lukis skala tu dengan betul dan pada garisan yang tegak lah. Kalau kamu lukis segitiga tu sengit macam ni, kita susah nampak. Jadi mesti lukis tegak-tegak ya. Okey, ini sekadar perbincangan. Kalau kita lihat soalan pertama, kita nak lukis dengan skala penuh ni, unjuran ortogon dia. Yang pertama, Sata mengufuk daripada Z. Daripada Z pandang atas kamu nampak. Yang penting bila kamu ingat unjuran ortogon, kamu mesti lukis tapak. Okey, kalau tengok daripada atas, tengok tapak bawah. Jadi tapak bawah ni, walaupun kamu nampak dia serong segi empat tepat, bila kamu lukis, kamu kena lukis dengan penuh. Okey, segi empat tepat tu mesti lukis dengan penuh. Jadi bila dah lukis tapak, segi empat dia dengan skala dia 4 sini, 2 kat sini. Okey, tapi kamu nampak permukaan di sebelah kiri dan sebelah kanan yang di belakang. Okey, sebelah sana pun nampak juga sebenarnya. Jadi ada 2 permukaan yang kamu nampak daripada Z. Soalan untuk darjah 2, kalau kamu dekat Z, kamu nampak apa dulu? Kamu nampak satu bentuk segitiga ni. Okey, bawah ni nampak tak? Dia makin besar kan? Jadi kita kena lukis yang mana sebenarnya? Unjuran ortogon ni. Kita lukis tapak yang ini. Okey, walaupun nampak satu segitiga yang berlainan saiz, okey, sebenarnya kamu nak kena lukis yang besar dulu. Tapak bawah dia dulu. Tapak dia berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, di mana panjang dia 2 cm sini, 2 cm sini kan? Yang atas ni kecil, nampak tak? Jadi kita kena lukis lagi satu segitiga kat situ, di mana panjang dia adalah 1 cm sini, 1 cm sini. Dia ada 2 segitiga lah untuk pandangan daripada Z. Jika soalan nombor 2, Sata mencancang ni daripada X. X kat sini, kamu nampak terus bentuk segitiga ni. Jadi saiz pun kena samalah. Okey, segitiga soalan nombor 1 ya. Panjang dia 3 sini, 3 sini, bawah je 2. Okey, labelkan dia punya bucu dan juga panjang. Soalan yang seterusnya untuk nombor darjah 2 ni, kalau kamu lihat daripada X kat sini. Okey, apa yang kita nampak? Dia bentuk apa sebenarnya? Okey, terus kamu tengok pada tapak belakang ni, tapak yang menegak lah, permukaan menegak. Jadi bentuk dia akan jadi trapezium lah. Panjang kat sini ialah 2 cm, tinggi 3, atas ni berapa? 1 cm. Jadi tolong labelkan bucu-bucu dia ya. Okey, jadi kesimpulan ni sama macam tadi sebenarnya. Okey, panjang dengan saiz sudut tu tidak berubah lah. Okey, jawapan dia result sama macam dalam contoh. Okey, jadi itu saja untuk bahagian kedua dalam subtopik 7.1 ni. Kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Terima kasih.